أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang penuh keberkatan ini di bulan Ramadan, marilah kita sama-sama membuka Al-Quran dan mentadabbur isinya serta ayat-ayatnya agar kita dapat memahami dan memaknai apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab suci Al-Quran. Dan insyaAllah pada hari ini bersempena dengan 15 Ramadan, kita akan melihat tafsir juzuk 15, di mana tafsir ini terdiri daripada dua surah, iaitu surah Al-Isra dan surah Al-Kahf. Dan bersempena pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan membincangkan salah satu ataupun kita katakan beberapa ayat daripada surah yang terdapat dalam juzuk 15. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan memilih beberapa ayat daripada surah Al-Isra, iaitu ayat 9, 10 dan 11. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita membuka Al-Quran beserta terjemahannya dan kita bacakan bersama-sama. Tuan-tuan dan puan, surah Al-Isra ini adalah surah yang Allah rakamkan ataupun diturunkan di Mekah. Maka surah ini adalah surah Makkiyah, di mana kalau surah Makkiyah disebut perkataan Makkiyah, maka kita akan faham bahawasanya surah ini membincangkan tema-tema besar berkaitan dengan hal ehwal umat Islam. Dan surah ini telah membincangkan salah satu tema besar yang ataupun objektif daripada penurunan syariat Islam kepada umat manusia, iaitu tema akidah. Surah ini dimulakan dengan rakaman ataupun lakaran kisah yang Allah nyatakan mengenai perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat keras hati Bani Israel yang ingin menerima dakwah Nabi, para Nabi yang telah diutuskan kepada kaum mereka. Dan insyaAllah kita akan pergi kepada ayat 9, ayat 10 dan ayat 11, dan kita mentadabbur dan memaknai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Ayat 9 bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal salih bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 9 ini adalah satu sifat yang Allah ingin gambarkan kepada orang-orang mukmin, bahawasanya orang-orang mukmin ini dia berpegang dengan Al-Quran, di mana Al-Quran ini kita faham diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umat Islam keseluruhannya. Maka beruntunglah orang-orang yang berpegang kepada isi Al-Quran dan memahaminya, kerana mereka inilah walaupun sehebat mana diuji, sehebat mana difitnah, tetapi mereka tetap gembira, jiwa mereka tenang, hati mereka lapang. Kerana apa? Kerana mereka yakin bahawasanya janji Allah itu pasti. Dalam surah lain kita boleh lihat bagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin tentang ganjaran syurga bagi mereka yang benar-benar beriman dan terbukti kebenaran iman mereka.
Antara surah disebutkan tentang ganjaran bagi orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah kata apa? Bergembiralah wahai orang-orang yang beriman, anna lahum jannat, bahawasanya bagi mereka semua itu syurga, syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dalam surah Al-Asr Allah juga merakamkan bagaimana orang beriman ini orang yang terkecuali daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di mana orang-orang beriman ini adalah orang-orang terkecuali daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Kerana apa? Mereka ini adalah orang-orang yang beramal saleh, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga berpesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dalam surah lain, bagaimana orang-orang beriman ini mereka menyibukkan diri untuk memenuhi amalan kebaikan, sehingga bila berat timbangan kebaikannya, Allah menjanjikan bagi mereka kehidupan yang senang di akhirat kelak. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ dalam surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maksudnya apa? Dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, dia akan berada dalam kehidupan yang senang lenang, di mana di akhirat kelak mereka ini adalah tergolong dalam kalangan ahli-ahli syurga. Dan moga-moga kita tergolong dalam kalangan ahli syurga, dan orang-orang yang iman dan terbukti keimanannya. Kemudian ayat ke-10, dan bahawa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan ini juga adalah ayat berkaitan dengan ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling. Dalam Quran banyak direkodkan kisah-kisah di mana apabila didatangkan para utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin menyelamatkan mereka daripada kemaksiatan, daripada dosa-dosa yang dilakukan, baik mereka tahu ataupun tidak tahu. Dan apabila utusan itu datang, mereka dengan sengajanya mempermainkan. Dan ini terbukti dalam kisah-kisah direkodkan tentang betapa kerasnya Bani Israel, ataupun bagaimana sifat kaum musyrik Mekah yang menolak dakwah Nabi. Dan orang-orang yang macam ni, ataupun orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Fir'aun, jalan-jalan kaum musyrikin, jalan-jalan kaum ataupun ahli-ahli yang telah mempersedakan, bahkan ada yang sampai membunuh Nabi mereka. Mereka ini adalah golongan orang yang berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada apa yang Allah berikan ataupun Allah utuskan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu wahyu Al-Quran. Di mana kesannya adalah mereka tergolong dalam golongan orang yang mendapat azab siksaan. Dan ini adalah ancaman yang Allah berikan. Kalaulah kita katakan kita baru-baru ini ataupun sebelum ini kita digembar-gempurkan bagaimana ada sebilangan bila spoiler cerita Endgame telah terbocor ataupun masih didedahkan, ada yang sampai bertumbuk bergaduh. Kerana apa? Bimbang. Kita katakan bila kita menonton wayang cerita tersebut, dia akan memberikan ataupun merosakkan mood kita. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah berikan spoiler kepada kita tentang azab orang-orang yang berpaling kepada ataupun berpaling daripada Al-Quran, petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap moga-moga kita menjadi golongan pertama disebutkan tadi, dan bukan golongan kedua, iaitu golongan yang berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ayat ke-11, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya mereka berdoa untuk kebaikan, dan manusia memang bersifat terburu-buru. Dan surah ataupun ayat ke-12 ini Allah menceritakan tentang seorang mukmin itu yang jiwanya tenang,
yang akalnya waras, yang hatinya sentiasa lapang. Kebiasaannya mereka ini ataupun orang-orang yang beriman ini dia rasional. Maksudnya apa? Setiap tindakan dia perlu rasional dan bertindak dalam keadaan sedar. Okay, sebagai contoh kita boleh katakan bila dia diuji, maksud ayat ni adalah bila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah terus meronta-ronta menyalahkan takdir, seolah-olah kalau hari ni diuji, keesokan dan hari-hari seterusnya telah habis. Sedangkan Allah uji, mungkin pada masa akan datang Allah datangkan manfaat yang tiada bandingnya. Dan begitu juga kalaulah seseorang itu mendapat nikmat, janganlah dia mendabik dada, kata Buya Hamka, janganlah dia mendabik dada mengatakan bahawasanya ini adalah usaha aku, Tuhan tiada kena-mengena dengan urusan aku. Dan ini adalah golongan-golongan yang kita katakan tidak rasional dalam mengucapkan. Sebaliknya, bila kita diuji, kita kembali kepada Tuhan, dan bila kita diberikan nikmat dan dipuji, maka kita kembali kepada Tuhan. Seperti mana kita lihat bagaimana contoh perang Badar yang sebelum ni kita mungkin boleh dapat daripada surah Al-Anfal, di mana perang Badar ini kita katakan orang Islam dengan nisbah yang lebih kecil berbanding kaum musyrikin Mekah dan golongan kufar ketika itu. Dan apabila mereka melihat seolah-olah mereka ini yang berasa susah, hati mereka mula resah, tetapi Nabi SAW selamatkan mereka dengan memberi jaminan bahawasanya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Sedikit cabaran, sedikit ujian, sedikit kepayahan, Allah gantikan dengan besarnya nikmat kemenangan Islam, nikmat ghanimah yang dirasai oleh orang-orang Islam. Maksudnya kat sini adalah kita tak tahu, mungkin hari ini kita benci satu perkara, tapi pada hari esoknya Allah membuka hikmah, Allah membuka mata kita, membuka akal fikiran kita tentang besarnya hikmah yang Allah nak berikan sebenarnya selepas kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan perang Uhud sebagai contoh, di mana perang Uhud ini kita melihat pada plot awalnya kita melihat seolah-olah Islam telah menang, namun disebabkan mereka mengingkari apa yang telah Nabi ataupun para sahabat melakukan perbuatan yang sebaliknya dengan apa yang Nabi perintahkan, maka Allah uji mereka dengan kekalahan. Jadi bila kita mendapat kenikmatan, maka kita bersyukur, zahirkan kesyukuran, nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya kita diuji, yakinlah sebenarnya yang memberi ujian itu juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bila diuji, bila dikeji, kita akan rasa sedih. Itu normal, itu adalah perasaan normal bagi manusia. Namun hakikatnya kita ada Tuhan yang akan memberi nikmat terhadap kesabaran kita. Dan begitu juga kita ambil daripada teladan kisah Nabi Yusuf, bagaimana bila Nabi Yusuf dipenjara, diuji, difitnah, dibuang adik-beradiknya, tapi apa Nabi Yusuf buat? Nabi Yusuf bersabar. Dan bila Nabi Yusuf keluar daripada penjara, Nabi Yusuf yang dibesar menjadi raja, apa Nabi Yusuf buat? Hatinya tidak pernah berdendam dengan saudara maranya. Bahkan apabila baginda SAW berjumpa dengan kaum keluarganya, hatinya sentiasa terbuka untuk memaafkan. Dan inilah sifat rasional seorang mukmin yang Allah ingin ataupun Allah nak terapkan daripada ayat ini. Dan moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang pertama, iaitu orang-orang yang beriman, orang beramal saleh, yang Allah janjikan kepada kita ataupun kepada orang beriman ini syurga yang tidak terbayang bagaimana besarnya nikmatnya yang seperti yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita terhindar, kita menjadikan madrasah Ramadan ini sebagai madrasah perisai dan tarbiyah ataupun perisai daripada kita melakukan keburukan dan kemaksiatan, dan menjadikan madrasah Ramadan ini sebagai madrasah yang mentarbiyah jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa orang-orang beriman, seperti mana Ramadan telah mentarbiyah golongan sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.